Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat dan kurniaannya. Kita masih lagi dapat memakmurkan rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah SWT di masjid-masjid, manusia menyembah Allah, mengesahkan Allah, datang untuk beribadah kepadanya adalah tempat yang mana mula-mula diturunkan rahmatnya. Apabila Allah Ta'ala turunkan rahmatnya ke muka bumi, mula-mula sekali Allah akan turunkan di masjid. Bukan di rumah kita, tapi di masjid. Beruntunglah mereka-mereka yang datang ke masjid, yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua mendapat bahagian daripada rahmat-rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Oleh kerana itu, sama-samalah kita ikut dan patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kerana apa? Kerana kita perlu berjaga-jaga dan kita takut. Sebab kalau ada satu sahaja kes sudah cukup untuk masjid kita ni ditutup. Tutupkan sekejap, 2 minggu terus tutup. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, kita patuhilah SOP yang telah dipesan. Dan pada masa yang sama kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi kebenaran. Negeri Sembilan di Pahang antara negeri-negeri yang terawal membenarkan solat berjemaah, solat Jumaat ikut keluasan masjid. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah. Ni adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Dan pada hari ini kita sambungan kuliah kita muka surat 453, ikutilah jemaah yang besar, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita sebelum ni berkenaan dengan jemaah yang besar. Itu adalah satu hujah menandakan ia adalah berada di atas kebenaran. Jemaah umat Islam yang besar, jemaah ahli sunnah wal jamaah yang besar, dipanggil Sawadul A'zam, ataupun di dalam hadis disebutkan, dalam istilah ulama disebut ijma' ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umat aku tidak akan bersepakat di atas perkara yang sesat. Takkan sepakat. Kalau benda tu tak betul, tak boleh sepakat. Mesti ada yang bangkit dan menentang, dia kata ni tak betul. Takkan sepakat. Tetapi apabila perkara tersebut adalah sahih, betul, benar, diterima di dalam agama, maka insya-Allah semua ulama akan terima, ahli sunnah wal jamaah akan terima perkara tersebut. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang lagi nyata kepadanya kebenaran
petunjuk yang dibawanya, yang dibawa oleh Rasul, dan dia pula mengikuti jalan yang lain daripada jalan orang-orang beriman. Ikut jalan yang selain daripada jalan orang yang dipilih oleh orang beriman, iaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah pilih yang lain, pilih yang pelik-pelik, pilih yang benda pelik-pelik, yang tak pernah didengar. Maka kami akan biarkan dia, memberikannya kemampuan kuasa untuk buat kesesatan yang dia pilih. Dan pada akhirat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah isyarah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bacakan pada minggu ini. Wa anhu, yaitu wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittabi'u sawadal a'zam fa innahu man syadda fin nar. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah jemaah yang besar, majoriti ulama, jumhur ulama. Sebab itulah di dalam kita berhujah dari segi adabnya, dalam pengajaran, dalam kuliah, bila kita nak menjelaskan sesuatu pendapat dan pandangan, maka kita berilah pendapat dan pandangan yang dipegang oleh majoriti ataupun dipanggil jumhur ulama. Itu jalan selamat, iaitu dipanggil jemaah yang besar, pendapat majoriti. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tetapi Imam An-Nawawi telah mentahqiqkan, mentadwinkan mazhab Syafi'i semula, dan telah dipilih qaul yang mukhtar, yang dipilih, sehingga kita berpegang kepada pendapat yang paling kuat, yang dipegang oleh majoriti ulama, maka itulah yang akan dipilih. Jadi timbul persoalan, boleh tak kita nak amalkan pendapat yang dhaif, qaul yang dhaif? Jawabnya boleh, tetapi tidak boleh kita nak menjadikan ia sebagai hujah ataupun memperkuatkan pendapat kita, ataupun kita nak menyebarkannya. Boleh tu boleh, kalau kita ada mengaji pendapat-pendapat yang dhaif tu, kita nak amalkan sendiri-sendiri tu tak ada masalah. Cuma ulama menasihatkan kita, kalau boleh jangan buat, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kita dah tak ada jalan keluar dah, bolehlah. Sebagai contoh, saya ada bagi contoh pada minggu lepas berkenaan dengan wanita yang berhaid. Bila terjadi masalah, dia ada qaul sahbi, qaul talfiq dan talqin. Kan mana nak pakai? Qaul sahbi itu qaul mu'tamad, qaul jumhur. Tapi ada juga pendapat yang syaz, pendapat talfiq, dan pendapat tu juga boleh pakai, tapi kita laqti dan talfiq, pendapat tu boleh dipakai, tapi gunakanlah bila dalam keadaan darurat, kan? Al-amru. Sebenarnya di dalam usul fiqh kita sendiri pun ada satu qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, yang mana apabila sesuatu perkara itu menjadi susah, dah terlampau susah, dah terlampau darurat, maka ia dibenarkan mengikut keadaannya. Ad-darurah yuqaddaru yubahu biqadariha. Darurat itu dibenarkan mengikut kadar-kadarnya, sekadar-sekadarnya, banyak mana yang perlu, sekadar tu sahaja. Yang mana qawaidul fiqhiyah ini, kaedah-kaedah dalam usul fiqh ni, ia diambil daripada nas-nas juga, hadis dan Al-Quran. Kalau kata apa dia nas hadis dan Qurannya, iaitu ayat Quran dalam akhir surah Al-Hajj, Allah SWT berfirman, satu potong ayat tu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Makna dia, kami tidak akan menjadikan di dalam agama ini satu benda yang kepayahan dan sangat susah. Tak, Allah SWT takkan jadikan perkara tersebut. Maka al-masyaqqah, apabila dah terlampau masyaqqah sampai dah tak mampu, maka pada ketika itu
akan dilonggarkan sedikit hukum tersebut. Hukum tersebut sebagai contoh, hukum yang dipanggil antara contoh-contoh yang diberi kemudahan, seperti mana fatwa dah keluar, orang pergi haji umrah bila nak bertawaf, kalau ikut mazhab kita sentuh laki perempuan batal wuduk. Tapi dalam masalah tu dah jadi masyakkah, maka ia diberi kebenaran mengikut kadar sekadarnya. Maka pada di situ tidak batal wuduk untuk tu sahaja, untuk perkara tawaf sahaja tidak batal wuduk, kerana dia telah dibenarkan di situ, mengikut qawaidul fiqhiyah juga. Begitulah juga dalam masalah yang dipanggil ummul balwa ni, apabila sampai satu keadaan kita tidak dapat mengelak ataupun sangat sukar, menjadi sangat masyakkah untuk mengelakkan daripada terkena najis ataupun perkara yang disyak ataupun disyaki, diragui ada padanya najis, maka pada ketika itu kita diberi kelonggaran, diberi keringanan dalam masalah tersebut. Sebagai contoh, sebagai satu contoh mudah dalam masalah ummul balwa ni, ia diberi keringanan dalam pada ketika hujan lebat. Contohnya, bila hujan lebat kita datang ke masjid, kita pakai seluar, pakai yang menutup aurat, pakai jubah, pakai kain pelikat. Bila kita jalan, sebenarnya bumi yang kita pijak dekat tanah jalan yang kita pijak tu, ia tak lari daripada najis sebenarnya. Tempat orang duk pijak kan, binatang duk kencing, binatang duk berak, tai, macam-macam jenis najis semua ada kan. Tambah-tambah pula bila air dah naik banjir kan. Jadi kalau kita jalan ke masjid tengah-tengah hujan tu, kita rasa, kita yakin ke 100% kita selamat daripada tempias najis ni? Jawabnya tak. Mesti kena jugalah. Tak setitik, 2 titik, 3 titik tu biasa. Kadang-kadang berbekas dekat belakang baju, belakang jubah kan, sebab tempias yang kita telah pijak air kan. Dan air tu pula sebenarnya dia tidak kita pun tak ragu kesucian dia. Memang kita ragu sebab apa? Benda duduk atas tanah kan, segala macam najis ada. Inilah yang dipanggil ummul balwa ni, perkara yang mana dah sampai satu tahap kita dah tak boleh nak mengelakkan daripada najis. Maka pada ketika itu ia diharuskan, ia diberi kebenaran oleh hukum syarak, mana ia dikira perkara yang dimaafkan. Perkara yang dimaafkan itu, kalau nak kata tak dimaafkan, makna dia tuan-tuan, kita sampai ke masjid kita kena tukar baju, kena basuh balik. Tapi tak ada mana ulama pun fatwa kena buat macam tu, tak ada. Bahkan ulama pun tahu perkara tersebut memang susah, sukar nak jaga, maka yang sikit-sikit tu dimaafkan. Tapi kalau nampak jelas stempek naik, itu lain lah, itu kena bersihkan jugalah. Jadi perkara yang tak berapa jelas, yang sedikit-sedikit. Begitulah juga kalau kita buang air. Contoh ni, kita buang air, itu termasuk dalam ummul balwa kan. Mana dia percikan air kencing yang terkena kaki ataupun pakaian kita yang tidak terlihat oleh mata kasar, dan tidak terasa oleh kulit kita, maka ia juga adalah dimaafkan. Padahal percikan tu ada sebenarnya. Kalau tak percaya, kita nak tengok percikan air kencing ni. Kalau nak tengok, bila kita buang air dekat atas mangkuk tandas tu, tutup lampu, kita nyalakan torchlight, dengan sinaran yang agak malap, kita akan nampak bagaimana air kencing ni sebar, dan berapa banyak ni dia akan kena juga dekat kaki, betis kita dan sedikit pakaian kita. Ya, memang ada. Tapi benda tu dia terlampau halus tuan-tuan. Dia terlampau halus dan tak boleh rasa, kulit kita pun tak boleh nak rasa.
Dan juga kita pun tak boleh nampak dengan mata kasar. Kalau kita tak gunakan cara macam tu, kita tak perasan, maka itu dimaafkan, termasuk dalam umul balwah. Jadi kena ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Jadi makna dia tuan-tuan, maka hukum di dalam hukum syariat kita adalah begitu jelas. Agama ini dia tidak mudah, tetapi tidak boleh dipermudah-mudahkan. Dia taklah terlampau mudah. Kalau orang katakan nak amalkan Islam tu senang ke susah? Orang kata nak amalkan Islam tu senang ke susah, kan? Jadi jawapan dia subjektif. Orang yang dipermudahkan oleh Allah, maka ia mudah. Kalau orang yang disusahkan oleh Allah, dia jadi susah lah. Dia yang rasa susah, padahal sebenarnya agama tu tak susah, kan? Agama tu tak susah. Nak dapat syurga kenalah susah. Kalau tanya nafsu, semua akan kata susah. Yelah, nafsu memang tak mahu, kan? Nak solat 5 waktu, nak ambil wudu, nak jaga kebersihan, kan? Bukan benda yang mudah. Tapi bila kita nak dapatkan syurga, kita kena lalui kesusahan itu. Dan bila kita melalui satu tempoh mujahadah, maka ia akan menjadi mudah. Allah SWT akan mudahkan ia. Syarat dia kena berusaha untuk kita amalkan Islam, amalkan agama. Ia akan dipermudahkan oleh orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tak susah. Sebagai contoh, kalau orang apa, dia main angkat berat, dia ahli sukan. Kalau dia tidak ada training, dia rasa berat, tak pernah training, terus nak pergi bersukan, memang sakit. Tapi kalau dia dah training hari-hari, makna dia lama-lama dia mudah, tak ada masalah. Nak lari tiap-tiap hari 20 kilo pun tak ada masalah. Sebab apa? Dah training hari-hari. Begitulah juga nafsu kita pun perlu dilatih, di training, kan? Sebab tu anak-anak daripada umur 10 tahun dah kena disuruh solat, kan? Di training hari-hari, datang hari-hari, datang ke masjid hari-hari, tunaikan solat hari-hari, berjemaah hari-hari, baca Quran. Nafsu di training, lama-lama ia akan menjadi mudah. Bila ia dah mudah, amalan itu telah sebati dengan diri kita, ia telah sebati dengan diri kita, maka apa akan jadi? Kita tak boleh tinggalkan amalan tersebut. Kalau kita tinggal, kita rasa tak seronok, kita rasa itulah hidayah daripada Allah, kan? Kita rasa sedih, rasa seronok, kan? Rasa tak seronok, rasa macam tak tenang, kan? Kita dah biasa main ke masjid, tiba-tiba masjid ditutup, Allah. Jadi kita faham, semua orang memang nak datang masjid, tapi bila dah arahan macam tu, nak buat macam mana? Kan kita memang nak datang ke masjid hari-hari, nak memakmurkan masjid. Oleh kerana tu, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dia, amalan agama ni apabila kita training ia hari-hari, maka ia akan menjadi mudah. Ia akan menjadi mudah. Okay. Jadi kita lihat pada penjelasannya, jemaah yang besar, iaitu dipanggil pendapat jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, yang mempunyai azam, kebesaran maksudnya keramaian, jumhur, majoriti. Maksudnya ialah jumhur ulama, majoriti ulama. Tidak dinyatakan aksar, tetapi azam. Walaupun bilangannya sedikit, seperti mana tidak dinyatakan aksaru amala, tapi dinyatakan ahsan. Sebagai contoh, Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu taala telah mentakdirkan adanya mati dan adanya hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang ahsanu amala? Jadi dalam amalan ni, Allah Subhanahu taala tidak melihat kepada aksar
amalan yang banyak, tetapi Allah SWT melihat kepada ahsan, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, antara amalan-amalan yang terbaik, apabila agama memerlukan sesuatu perkara tersebut, ada dia panggil takaza ataupun kehendak agama atas satu perkara, maka kita tunaikan, itulah yang terbaik. Sebagai contoh, bila satu orang tanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Ahsan, amalan terbaik. Afdal, ahsan, makna sama, maksud dia sama. Yang terbaik, yang terafdal. Kadang-kadang Rasulullah jawab berjihad pada jalan Allah. Kadang-kadang Rasulullah SAW jawab berbakti pada kedua ibu bapa. Kadang-kadang Rasulullah SAW jawab bersedekah, membantu orang susah. Kadang-kadang Rasulullah SAW jawab menyebarkan Islam, berjihad, menyebarkan agama. Kadang-kadang Rasulullah SAW jawab solat di awal waktu. Jadi jawapan yang berbeza adalah ia merujuk kepada individu yang bertanya. Individu yang bertanya. Ada individu yang mana takaza untuk dia, kehendak untuk dia ialah dia mempunyai ibu bapa yang dah tua, dah uzur. Jadi amalan yang terbaik untuk dia adalah khidmat pada mak bapak dia. Kerana pada waktu itu orang tua dia perlukan dia untuk berbakti pada orang tua dia. Ada keadaan satu orang yang kaya, tapi di sekelilingnya penuh orang susah, orang miskin, orang yang memerlukan bantuan. Maka pada ketika itu orang macam ni, amalan terbaik dia apa? Takaza dia ialah kehendak dia, agama nak dia bantu orang susah, bantu orang yang memerlukan. Ada orang yang mana dia ni pula semua bagus, semua bagus, cuma solat dia suka tak jaga berjemaah, melambat-lambatkan solat. Maka yang terbaik, amalan lain semua bagus, buat tolong orang susah semua bagus dah, berbakti orang tua bagus dah. Maka takaza ahsan amala untuk dia ni pula, dia kena datang solat awal waktu, kerana kekurangan dia terletak pada situ. Begitulah juga apabila keadaan di sekeliling kita ramai orang jauh daripada agama, ramai orang tak datang solat, ramai orang tidak menunaikan kewajipan nombor satu dalam Islam, iaitu solat. Maka ahsannya pada ketika itu ialah kita ajak orang datang solat, hidupkan masjid. Apabila di sekeliling kita ramainya orang jahil, maka ahsan amala pada ketika itu adalah dia kena mengajar, dia kena hidupkan agama, sampaikan agama kepada orang-orang yang jahil di sekelilingnya. Sebagai contoh, Abu Musa al-Ash'ari, satu orang sahabat yang mana berada di dalam kabilah Ash'ariyin, kabilah yang sangat baik, kabilah yang sangat bagus, yang mana kabilah ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah terkenal dengan ramainya qari-qari yang hafal Quran, yang memiliki ilmu yang tinggi, kan, selalu datang berhubung dengan Masjid Nabawi, yang mana mereka ni selalu datang masjid belajar agama daripada sahabat-sahabat daripada Rasulullah SAW, yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari. Tetapi masalah dia sibuk menuntut ilmu, tetapi bila dia kembali ke kabilahnya, dekat kabilah dia ni ada lagi beberapa kabilah sekeliling mereka ni baru masuk Islam, tapi mereka ni jahil, hidup dalam kejahilan. Orang-orang Arab Badui yang jauh daripada amalan Islam yang sebenarnya, dalam kejahilan. Maka Nabi SAW tegur mereka. Nabi tegur supaya Ash'ari ini, kabilah Ash'ari ini mengamalkan, melakukan ahsan amala tu. Kerana ahsan amala dia ialah untuk menyampaikan dakwah, menghidupkan Islam pada kabilah yang ada di sekelilingnya. Dan Nabi tegur kabilah Ash'ari, ma balul aqwam, apa hal dengan satu kaum ini, kan? Dia ni bagus, berilmu, tetapi orang di sini dia biarkan jahil, tak nak menyampaikan ilmu kepada orang di sekelilingnya. Apa hal dengan kaum tersebut? Rasulullah ni bijaksananya Rasulullah. Dalam hadis kalau kita selalu baca, bila Rasulullah SAW
nak menegur orang, Nabi ni selalu tak sebut nama. Rasulullah suka gunakan kata mabalul aqwam, apa halnya dengan kaum tu. Dan Nabi sebut dia buat macam ni. Jadi siapa makan cili dia terasa pedas. Macam tu lah Nabi tegur. Nabi tak cakap direct. Orang yang bijak membadailah teguran dengan isyarat. Ni orang yang bijak. Mana je tak perlu cakap direct pun tak apa. Bagi teguran isyarat ni dia dah faham dah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ni pemimpin kabilah al-Asy'ariyin, faham apa yang Nabi tegur tu adalah untuk dia. Dia faham. Dia terus datang jumpa Rasulullah. Dia cakap tu, kata, ya Rasulullah, Tuan ada cakap sekian telah disampaikan kepada saya. Betul ke yang Tuan maksudkan tu adalah saya dan kabilah saya, ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, na'am. Ya Abu Musa, wahai Abu Musa, kenapa kamu biarkan, Masya Allah, kamu dan kaum kabilah kamu bagus, kenapa kamu biarkan tak nak menyampaikan agama, tak nak sampaikan Islam kepada orang yang dikeliling kamu? Kenapa? Abu Musa al-Asy'ari beritahu, ya Rasulullah, berikan kepada saya dan kabilah saya tempoh 1 tahun. 1 tahun beri tempoh. Saya akan mendakwahkan mereka, akan ajar kepada mereka, ya Rasulullah. Jadi kita lihat, jadi ahsan amalah tu maksud dia bukan kita sibuk buat amal, sibuk buat ibadat untuk diri kita sendiri, tapi kita tak peduli orang sekeliling. Ahsannya tengok kepada sekeliling. Kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pahala ibadat dia kan 100,000 kali ganda. Di Masjid Nabi 1000 kali ganda. Tapi sahabat-sahabat Nabi, mereka bukan bertumpu dekat situ, bahkan mereka tersebar ke seluruh alam, sampaikan Islam. Kenapa? Kerana mereka faham ahsan amalah itu terletak di mana ahsan amalah. Tapi ada juga keadaan sahabat Nabi semangat nak pergi berjihad, datang jumpa Rasulullah, dan Nabi SAW tahu dia ni ada ibu bapa yang tua yang sakit. Rasulullah tanya, kamu ada ibu bapa yang tua yang sakit tak? Ada, ya Rasulullah. Jihad kamu adalah kamu khidmat kedua ibu bapa kamu. Rasulullah SAW sentiasa akan menunjukkan kepada kita ahsanu amalah. Jadi Allah SWT hidupkan kita di dunia untuk melihat, menguji kita siapakah yang terbaik amalannya. Bukan amalan banyak, Allah Ta'ala tak tengok amalan banyak, tapi Allah SWT tengok amalan yang terbaik. Bagaimana kita nak melaksanakan dalam tuntutan Islam ni, kita melakukan amalan yang terbaik. Apabila ada ikhtilaf di kalangan ulama, mana dia amalan terbaik ini, ia adalah berlainan, mengikut keadaan individu, mengikut keadaan orang. Mengikut keadaan individu, mengikut keadaan orang tu, ia adalah tidak sama, ia berlainan. Dan juga bahkan kadang-kadang mengikut keadaan zaman, mengikut keadaan zaman itu sendiri, ia tak sama. Contohnya, apabila sesuatu zaman tersebut ramainya orang jahil, ramai anak-anak tak reti baca Quran, ahsan amalah dia apa? Kena hidupkan, wujudkan pusat-pusat pengajian supaya kejahilan tu dapat dihindarkan daripada masyarakat. Apabila satu masyarakat itu ramai yang tak datang ke masjid, ahsan amalah tu kena ziarah, ajak orang hidupkan masjid. Jadi apabila tempat tu ramai orang susah, maka ahsan amalah ni kita kena bantu orang susah. Jadi kehendak, keadaan, sesuatu masa, sesuatu tempat itu ia akan berbeza kepada setiap orang. Okey. Kita kembali balik berkenaan dengan Sawadul A'zam. Sawadul Azam. Di awal kuliah tadi saya ada menjelaskan Rasulullah SAW mengisyarahkan kepada kita ittabi'u Sawadul A'zam. Sawadul A'zam tu maksud dia adalah jemaah yang besar, jumhur ulama, majoriti ulama di dalam mengeluarkan sesuatu fatwa, sesuatu pendapat. Apabila adanya ikhtilaf di kalangan ulama, maka kita akan cenderung
kepada jumhur ulama. Maksud jumhur ialah majoriti pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di manakah pendapat majoriti yang dipegang, itulah yang kita akan pegang. Sebagai satu contoh, di dalam satu bab, adakah si mati mendengar ataupun tidak? Sama'ul mauta, yang orang yang telah mati dapat menyedari ataupun tidak. Orang yang telah meninggal dunia dapat menyedari ataupun tidak. Makna dia, bila satu orang tu meninggal dunia, sesuatu jasad telah dikuburkan, yang duduk di atas kubur tu berkata-kata, berjalan, bergerak, roh yang duduk dalam kubur tu boleh dengar ataupun tidak. Dalam masalah ni ada ikhtilaf. Dipanggil sama'ul mauta, orang yang telah mati dapat mendengar ataupun tidak. Ada pendapat yang mengatakan tidak mendengar, iaitu mereka mati dan tak boleh dengar apa-apa dan tidak tahu apa-apa berkenaan yang duduk di atas muka bumi. Ada yang mengatakan hidup, yang ni boleh dengar. Bahkan pendapat yang mengatakan hidup, mereka mengatakan Nabi-Nabi bila dia mati, rohnya adalah hidup dan boleh mendengar. Contohnya kita ziarah makam Rasulullah. Kalau ikut pendapat ni, bila kita beri salam, roh Rasulullah SAW akan mendengarnya. Jadi masing-masing ada dalilnya. Mereka yang mengatakan mati, jadi tak boleh mendengar, dengan dalil surah Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kamu wahai Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Tapi ada pendapat mengatakan yang duduk dalam kubur tu boleh mendengar. Begitu juga dalam masalah solat Jumaat, dengan menggunakan pembesar suara, adakah diharuskan ataupun tidak? Fatwa mufti mengatakan harus. Bahkan di Pakistan sendiri pun yang bermazhab Hanafi juga, Mufti Usmani mengatakan harus, tidak ada masalah, boleh. Tapi ada tempat dia tak nak guna speaker, tak nak guna mic, jadi dia guna mukabbir. Mukabbir maknanya orang yang di belakang tu akan bertakbir dan menyampaikan suara imam. Begitulah juga dalam masalah dalam masalah dua imam. Dua imam ni makna dia, kalau ikut pendapat dalam setengah mazhab, antaranya mazhab Hambali, dia kata imam yang duduk di depan adalah imam, saf pertama adalah imam kepada yang saf kedua. Maksud dia macam tu. Tetapi pendapat jumhur ataupun pendapat majoriti dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan imam adalah satu sahaja. Yang duduk paling depan itulah imam, seorang sahaja di dalam solat berjemaah. Jadi pendapat yang kedua tu, mazhab Hambali, dia ada hujah dia juga, ada dalil juga, iaitu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, tuan-tuan. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diarahkan untuk menjadi imam. Dan pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sihat. Bila Nabi rasa sihat, Nabi telah minta sahabat untuk papah bawa Rasulullah ke masjid tapi solat dah dimulakan masa tu. Maka Nabi tetap datang ke masjid. Bila Rasulullah datang, maka sahabat telah beri ruang dan Rasulullah telah datang bergerak sampai ke depan.
Nabi telah datang sampai ke depan. Bila Rasulullah nak bergerak sampai ke depan, Abu Bakar yang telah menjadi imam telah perasan. Sebelum tu adalah kisah-kisah yang panjang kan. Kalau kita baca dalam hadis tersebut, apabila Nabi SAW mengarahkan untuk supaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam, maka Aisyah radhiyallahu anha tak setuju. Alasan dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar ni satu orang yang hati dia lembut. Apabila dia baca Quran, dia akan menangis sebab lembutnya hati dia. Bila dia baca Quran dia menangis, takut nanti dia tak boleh nak mengimami solat kan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah beritahu, ya Rasulullah, suruhlah Umar jadi imam, jangan bagi Abu Bakar, iaitu ayah dia sendiri. Dalam riwayat yang lain, Aisyah pesan pada Hafsah pula, wahai Hafsah, beritahu pada Rasulullah suruh Umar, jangan suruh Abu Bakar. Sebab hati dia lembut, dia menangis bila baca ayat Quran kerana terkesannya dengan ayat-ayat Quran, sehingga akan menyebabkan makmum tak dengar suara dia. Ini alasan dia. Maka Rasulullah tidak terima cadangan Aisyah kerana Rasulullah kenal orang perempuan ni macam mana. Apa Rasulullah jawab? Inna kunna sawahibu Yusuf. Kamu ni tak ubah. Seperti Rasulullah beritahu pada Aisyah, kamu ni perempuan-perempuan ni, perangai kamu ni tak ubah seperti wanita-wanita yang mengganggu Yusuf alaihi salam, yang mengganggu ataupun nak menimbulkan fitnah, yang nak menggoda Nabi yang suka dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi kalau kita baca hadis tu, kadang-kadang orang tak faham, kadang-kadang orang mengaji pun tak faham apa maksud. Kenapa apabila Aisyah kata jangan bagi Abu Bakar jadi imam, jangan bagi Abu Bakar jadi imam kan, tapi Rasulullah kata saya nak Abu Bakar yang jadi imam, Abu Bakar yang menggantikan tempat saya. Lepas tu Aisyah kata jangan, sebab Abu Bakar hati lembut, takut dia menangis, makmum tak dengar. Maka Rasulullah kata, aku nak Abu Bakar juga jadi imam. Kamu ni kan seperti wanita-wanita yang menimbulkan fitnah atau menggoda Nabi Allah Yusuf AS. Tak ubah seperti itu. Apa maksud dia? Maksud dia orang perempuan ni, Rasulullah beritahu, lidah dia cakap lain, hati lain. Maksud Rasulullah, orang perempuan ni perangai dia, lidah dia cakap lain, hati lain. Jadi sebenarnya, yang sebenar-benarnya, Aisyah radhiyallahu anha suka ayah dia sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Bukan tak suka-suka. Itu yang sebenarnya. Tapi dia tak nak mengaku, lalu dia beritahu yang sebaliknya. Jadi wanita yang menggoda Nabi Allah Yusuf AS ni, wanita maksud yang menggoda Nabi Allah Yusuf ni ialah kawan-kawan kepada Zulaikha. Kalau kita tengok kisah Yusuf AS, apabila berlaku kes antara Zulaikha dengan Yusuf, Zulaikha nak goda Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf lari, dan akhirnya bila lari, waktu tu dia dah kunci pintu semua dah. Bila lari, waktu tu suami kepada Zulaikha ni, Al-Aziz tu, buka pintu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Zulaikha menggoda Yusuf, pada ketika itu Al-Aziz, iaitu suami kepada Zulaikha tu, buka pintu. Lalu kantuilah kisah. Jadi bila jadi perkara macam tu, masing-masing tuduh menuduh, dan satu orang bayi yang ada dalam tu telah menjadi saksi bahawasanya yang bersalah adalah Zulaikha, kerana kata dia baju Yusuf tu koyak kat mana? Kalau koyak kat depan, Yusuf yang salah, Zulaikha tu betul, tapi koyaknya di belakang. Jadi mana je Zulaikha yang salah, Yusuf tu betul, kerana Yusuf lari, lepas tu Zulaikha telah tarik daripada belakang. Tapi oleh kerana Aziz ni dia malu bila perkara ni dikecoh, disebar-sebarkan, dan Yusuf mengaku salah,
dan dia kata aku lebih suka daripada hidup dalam godaan ujian seperti ini, aku lebih suka dipenjarakan. Jadi Yusuf dengar aku salah dan dia dipenjarakan. Zulaikha seolah-olah dia tak bersalah pati, tapi benda ni disebar mulut ke mulut, lah orang tahu juga. Maka wanita-wanita Mesir itu adalah kawan kepada Zulaikha. Kawan-kawan kepada Zulaikha ni kata apa? Kami memandangnya, iaitu Zulaikha ni berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Sebab dia ni dengan hamba dia sendiri pun nak. Apalah teruk punya orang ni, dengan hamba dia sendiri pun nak. Padahal yang sebenarnya mereka ni cakap Zulaikha ni teruk, mereka ni kata Zulaikha tu teruk, tapi mereka pun sama 2 kali 5 dengan Zulaikha. Jadi maknanya dia cakap lain, tapi dalam hati dia lain. Oleh kerana tu, bila berita tu sampai kepada Zulaikha, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaqa'ah. Bila Zulaikha dengar, dia tak suka. Dia kata, sebenarnya korang pun serupa juga. Okey, tak apa, aku nak uji korang. Jadi sebelum Yusuf dimasukkan dalam penjara, Zulaikha tu diasingkan, tapi diarahkan Yusuf untuk lalu. Pada masa tu dijemput kawan-kawan dia tu untuk atas satu jamuan, dia beri pisau dan buah untuk potong. Nak makan buah tu kena potong, dia beri pisau. Yusuf lalu, dia pun tercengang tengok Yusuf. Begitu dahsyatnya kecantikan, ketampanan, cakacaknya Nabi Allah Yusuf, sampai mereka potong tangan mereka luka-luka habis. Makna dia, korang pun serupa juga. Duk kata ke aku, tapi korang pun sama juga. Jadi orang perempuan ni, makna dia kadang-kadang dia cakap, tapi dalam hati tu lain, lidah tu lah lain. Itulah yang mana Rasulullah SAW mengata kepada isteri dia balik, bila kamu tak suka Abu Bakar menjadi imam, sebenarnya kamu ni macam wanita-wanita yang suka kepada Yusuf AS. Makna dia suka, dalam hati tu lain, tapi lidah tu cakap lain. Padahal bukan Aisyah tak suka ayah dia sendiri jadi imam. Jadi makna dia, bila Rasulullah SAW mengarahkan Abu Bakar jadi imam, akhirnya Abu Bakar jadilah imam, dan Rasulullah telah datang sampai ke depan. Abu Bakar nak undur, tapi Nabi tidak membenarkannya. Jadi Abu Bakar jadi duduk di situ, dan Rasul duduk di depan Abu Bakar, dan Rasulullah telah solat, dan Abu Bakar duduk di belakang Rasulullah, dan makmum lain di belakang Abu Bakar. Makna dia, seorang duduk depan kepada imam, seorang ikut imam, seorang ikut Abu Bakar, yang lain ikut Abu Bakar. Jadi dalam mazhab Hambali kata Rasulullah imam kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi imam kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu dia kata yang duduk depan ikut yang duduk belakang imam, yang belakang imam ikut yang belakangnya. Jadi ada 2 imam lah. Tapi jumhur ulama mazhab Syafi'i pula kata imam hanya satu, iaitu Rasulullah sahaja. Tetapi Abu Bakar adalah bukan imam. Mula-mula dia jadi imam, bila Rasulullah datang, imam tu bertukar kepada Rasulullah. Abu Bakar bukan imam, tapi ia adalah mukabbirin. Mukabbir makna dia yang menyampaikan suara imam kepada makmum. Sebab pada masa itu Rasulullah sakit, gering, Nabi tak dapat nak bertakbir macam biasa dengan kuat, maka Abu Bakar lah yang menyampaikan takbir Rasulullah. Maka pendapat yang mengatakan itu pendapat mazhab Syafi'i, yang mana kita pegang imam dalam solat berjemaah hanya 1 orang sahaja. Adapun sunnah, bila imam suaranya tidak kuat, sunnah adanya mukabbir, iaitu sunnah di dalam solat. Sebab itulah ada setengah tempat di Raiwin, markas tabligh di Pakistan sana, ataupun di beberapa tempat, dia kata sunnah dalam solat yang mereka nak hidupkan, iaitu menghidupkan sunnah mukabbir itu. Jadi tak pakai speaker. Sebab itulah dalam perbahasan di kita, bila timbul persoalan, dalam khutbah tu ada guna speaker kan, azan ada speaker, kenapa dalam solat tak guna speaker? Maka katanya itu di luar solat. Dalam solat ni nak ikut betul-betul. Tetapi mereka menerima fatwa. Menerima fatwa mana tidak menolak fatwa. Mereka menerima fatwa macam tak menolaklah kata guna speaker tu, fatwa kata boleh. Mereka tak katalah tak boleh, kata boleh harus. Tapi mereka kata tak pakai speaker itu lebih afdal. Sebabkan sekadar lebih afdal sahaja,
Tapi nak pakai speaker tidak ada masalah. Dari sini dia ada jawab jika sekiranya di seluruh dunia sunnah itu tidak dihidupkan, ia akan terus mati. Jadi biarlah ada satu tempat yang hidupkan juga sunnah ain di dalam solat. So tidak ada masalah. Sebab di zaman Nabi speaker tak ada. Tapi macam mana kalau sembahyang berjemaah tu ramai, macam Hajjatul Wada' kan, 124,000 orang sahabat datang dengan satu imam solat, macam mana tu? Sebab apa? Sebab adanya mukabir-mukabir yang telah ditempatkan di setiap saf ataupun selang 10-20 saf, ada mukabir yang akan menyampaikan suara imam kepada seluruh majma'ah yang menunaikan solat. Wallahu a'lam. Jadi semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah atas apa yang disampaikan pada hari ini, insya-Allah. Apa yang baik itu adalah daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.